Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Tuan-tuan dan para hadirin yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam majlis ilmu pada petang ini. Mudah-mudahan majlis ilmu yang kita hadiri ini bukan saja kita mendapat ganjaran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita dapat banyak manfaatnya untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita di dunia ini, insya-Allah. Jadi kita masih lagi membincangkan hadis mengenai kelebihan bekerja. Di mana hadis ini datang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah bersabda, "Man talabat dunya halalan isti'fafan 'anil mas'alati wa sa'yan 'ala alihi wa ta'attufan 'ala jarihi ba'athahu Allahu yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamar lailatal badri. Wa man talabat dunya halalan mukathiran mufakhiran mura'iyan laqiyallahu ta'ala yaumal qiyamah wa huwa alaihi ghadban." Maksudnya, barang siapa yang mencari rezeki yang halal di dunia ini dengan niat agar dirinya itu dijauhkan oleh Allah daripada fakir sehingga dia meminta-minta, dan dengan niat agar dia dapat membantu keluarganya di rumah atau menampung perbelanjaan keluarganya di rumah, ataupun dengan niat kalau dia ada kelebihan dia membantu jiran tetangganya yang susah. Jadi orang yang bekerja dengan niat yang sedemikian rupa ini, bila dibangkitkan oleh Allah SWT pada hari kiamat kelak, mukanya seperti bulan purnama, berseri-seri, maka untunglah orang seperti ini. Tapi barang siapa pula yang mencari rezeki semata-mata kerana rezeki yang halal, tapi semata-mata hanya setakat nak melihat banyaknya rezeki tersebut, kemudian bangga pula tu, dari samping bangga, show off, orang kata, tunjuk-tunjukkan lagi, maka orang-orang yang bekerja dengan niat yang sedemikian rupa, walaupun rezekinya halal, tapi bila dia bangkit pada hari kiamat kelak, dia akan berjumpa Allah SWT, di mana Allah dalam keadaan murka kepadanya. Jadi kita kena pilihlah, nak yang pertama ke, dalam keadaan kita yang senario yang pertama ke, atau kita nak dapatkan senario yang kedua. Sebagai orang Islam, tentulah sebagai orang Islam dan orang yang beriman, kita tentulah nak maukan gambaran yang pertama, maknanya kita bekerja ikhlas lillah, ikhlas untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita, ikhlas untuk membantu orang-orang yang susah bila ada kesusahan, maka insya-Allah kita nanti akan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa hadis lain yang menyokong hadis ini. Dalam minggu yang lalu kita dah membaca 2 ayat Al-Quran yang menyokong hadis ini. Pada hari ini kita tengok ada lagi hadis lain yang menyokong hadis ini, seperti hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma fatahallahu ar-rajula ala nafsihi baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi babal faqri wa man yasta'fif yu'affihillahu wa man yastaghni yughnillahu wa li ayyakhudha ahadukum hablan fayamadu ila hadzal wadi fayahtabidu fihi thumma ya'ti suqakum hadza fayabi'uhu bimuddin min tamrin lakana khairal lahu min ayyas'alan nas au a'tauhu au mana'uhu." Maksudnya, tiada seorang yang membuka jalan bagi dirinya untuk meminta-minta, melain akan dibukakan baginya oleh Allah pintu kemiskinan. Jadi kalau ini hadis ini dah ingatkan kita, kalau sememangnya malas bekerja, kemudian nak minta-minta lagi, memang dah malas bekerja ni, kuat kekuatan ada,
Sehat, kerja pun boleh dicari, tapi malas. Minta kan senang. Kalau duduk kat luar hari Jumaat, daripada 400-500 orang yang datang sini, kalau 100 orang ataupun katalah 50 orang aja beri satu orang $2 pun 2 kali 5 dah 100. Hari-hari lain dibagi tempat-tempat lain, hari lain pun banyak juga saya tengok ni. Kalau satu orang dia dapat hari lain dalam 20 orang je pun 2 kali 20 dapat $40. Bagi dia tu dah lepas makan, lepas tanggungan lah. Dia tak mau banyak-banyak, yang penting boleh cukup makan, jadilah. Kalau dia niat seperti itu, Nabi kata, maka orang ni sebenarnya membuka pintu kesusahan bagi diri dia. Pasal daripada awal lagi dia memang punya niat yang kurang baik. Kerana sebagai seorang manusia, terutama bagi orang Islam, kita memang digalakkan untuk berusaha dan bekerja bagi mendapatkan nafkah untuk diri kita dan nafkah untuk keluarga kita. Itu sudah memang semula jadi. Dan dijadikan sunnatullah, di mana bila manusia tu dijadikan oleh Allah SWT, mereka mesti bekerja, terutama orang-orang laki-laki macam kita-kita ni. Itu memang sudah menjadi kewajipan. Tapi kita tak mau bekerja, kita nak cari yang senang, yang mudah. Jalan mudah, jalan senang ialah dengan mengemis, meminta-minta. Jadi dengan meminta-minta tu membantu dirinya untuk apa orang kata tu, membantu untuk mendapatkan makanan sehari semalam dengan hanya mengemis saja. Dan ini maknanya dia dah membuka satu pintu untuk dia menjadi seorang yang miskin, fakir, kerana dia dah berniat sedemikian rupa. Kecuali bila dia sedar, kembali ke pangkal jalan, itu lain cerita. Kita lihat dalam surat khabar 5-6 tahun yang lalu, menceritakan orang-orang yang meminta-minta ni, di antaranya adalah seorang wanita. Dia kerjanya meminta-minta di masjid-masjid dan sebagainya. Bila dah pihak MCYS yang mengerahkan dia punya pasukannya menangkap orang yang minta-minta tu, jadi dia mula mengalihkan diri. Bila disiasat, orang ini dekat rumah ada maid, rumahnya pun katanya cukup dengan alat-alat kelengkapan rumah. Mana ada kipas, ada aircon, ada radio, ada TV, dapur pun lengkap. Malah dia sempat lagi pergi ke umrah lagi dapat duit tu. Jadi yang orang ni malas, akhirnya tak berani lagi nak mengemis kerana pihak yang berwajib ni sentiasa mengejar. Tapi oleh kerana orang ni tak faham agama, dia pergi umrah, dia ingat tu umrah tu macam pergi setakat pergi gitu. Kita kalau pergi umrah, niat kita satu, ialah kita mau mendekatkan diri kepada Allah, dan kita mau umrah kita mabrurah, sehingga dengan itu segala dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah SWT. Bila kita balik, kita dah bersih, kita menjadi orang yang bertambah baik. Orang yang bertambah baik, bertambah dekat kepada Allah SWT. Kalau dulu malas nak duduk dalam majlis agama, dah mula datang belajar agama. Kalau dulu barangkali belum tutup tudung, sekarang dah pakai tudung. Kalau dulu sembahyang pun kadang buat, kadang tidak, yang buatnya tak banyak, tak buatnya lebih banyak. Tapi sekarang dah mula tekun. Itu tanda orang buat umrah tu umrahnya menjadi. Tapi kalau setakat orang buat umrah, ikut orang. Orang buat, kita pun buat. Jadi sebab itu bila dia balik daripada umrah pun, bila dia dah tak boleh lagi nak mengemis, apa dia buat? Dia jual pula tiket loteri. Dapat komisen daripada tiket loteri. Tapi dia takkan nak jual kat masjid. Dia tahu orang masjid takkan beli. Dia pergi dekat kuil-kuil, tempat-tempat Cina sembahyang, hari Sabtu Ahad. Daripada situ dia kata dapatlah komisen. Tapi dia kata tak sama dengan mengemis. Ini kerana orang tak bijak, tak pandai, tak ada ilmu. Pergi umrah, balik lagi jual tiket judi, tiket loteri pula. Walaupun bukan duit loteri, tolong jual tu maknanya bersyubhat menjualnya. Dah berdosa, dah sentiasa mendapat kutukan Allah SWT. Ini akibat orang-orang yang akan beribadat atau buat sesuatu tak ada ilmu.
Begitulah pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Bila tuan-tuan dan bapa-bapa duduk setiap hari di sini dalam masa lebih kurang 20 minit, 25 minit, banyak ilmu yang tuan-tuan dapat. Banyak peringatan-peringatan yang tuan-tuan dapat. Daripada kita tak duduk langsung, kita terus habiskan masa, kita dah sempat barangkali sebelum datang sini kita dah makan, lepas tu dah balik ni kita duduk kat luar ke atau duduk kat pejabat dengan borak-borak dan bual-bual kosong, apa pun kita dapat. Tapi apabila kita duduk sekejap, walaupun 10-15 minit pun ada sesuatu yang kita dapat. Jadi ilmu inilah yang memimpin kita, yang menunjuk ajar kepada kita. Jadi usaha harian kita tidak bertentangan dengan Allah SWT. Jadi kalau kita tengok seorang wanita ni, berapa rugi dia. Usahanya pertama sekali bahasa minta-minta, dia tak diredai oleh Allah SWT. Pergi umrah pun, umrahnya tak jadi umrah yang boleh membentuk diri dia menjadi orang yang lebih baik. Sebab bila balik, masih lagi bersyubhat untuk menjual loteri, kerana dia tak faham bahawa menjual loteri itu samalah juga makna kita bersyubhat mengembangkan loteri yang sememangnya dah diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Walaupun dia tak beli, tapi dia tolong jual tu, maknanya tolong mengembangkan maksiat tersebut. Dia sentiasa mendapat dosa. Dan berapa ruginya kalau orang macam ini. Tentu kita tak nak macam ni. Lebih-lebih orang ni terus makin lama makin meningkat umurnya. Kalaulah mudah-mudahanlah ada orang yang boleh menjedarkan dia dan tarik dia, insya-Allah dengan demikian insya-Allah dia akan kesedarlah. Jadi Nabi mengatakan lagi, dan siapa yang menjaga kehormatan dirinya, Allah akan membantu menjaganya, dan siapa yang mencukupkan diri dengan apa yang adanya, maka Allah akan mencukupkannya. Jadi ada dua perkara sini. Kalau kita sentiasa menjaga kehormatan diri kita, kita tak, orang kata tak jadi orang yang jalang umpamanya, tak buat hubungan dengan perempuan-perempuan yang murahan ataupun perempuan-perempuan pelacuran dan sebagainya, Allah akan sentiasa menjaga kita, dan akan sentiasa memastikan kita sentiasa dalam keadaan selamat. Begitulah juga katanya, sesiapa yang boleh redha dengan apa yang telah diberikan oleh Allah SWT, maka Allah juga akan sentiasa mengambil akan menjaga orang ini. Sebab Allah akan sentiasa mencukupkan keperluan orang ini. Sebab kalau kita tak redha ataupun tak boleh terimalah, ataupun selalu asyik rasa macam tak cukup aja, maka sampai bila pun tak akan cukup lah. Tapi kalau kita rasa apa yang kita peroleh ini itu adalah sesuatu yang memadai bagi kita dan kita redha lah, itu adalah penetapan Allah SWT, maka selama-lamanya Allah akan mencukupkan kita insya-Allah. Sebab itu kita tengok orang-orang yang yang declare bankrupt oleh pihak mahkamah, yang declare bankrupt, orang ni datang daripada golongan orang-orang yang berada kadang-kadang gaji besar, tapi selalu saja tak cukup. Jadi buat sesuatu untuk mencukupkannya, kadang walaupun sesuatu yang dia nak buat untuk mencukupkan tu merupakan satu scam, satu cara yang tak halal umpamanya. Jadi bila tak halal, tak diredha oleh Allah, Allah pun tak berkati, maka tak berjaya. Jadi makin tak cukuplah dia jawabnya. Orang-orang tua kita dulu tengok semua kerja bukan macam kita sekarang. Kita alhamdulillah lah, kerja gaji kita semua alhamdulillah. Orang tua-tua kita dulu yang kerja sebagai tukang kebun, macam arwah bapak saya tukang kebun. Saya tengok ke kampung-kampung tu ada orang yang jadi driver kepada tuan, dulu kan tahun 50-an orang putih semua ke Singapura kan, jadi driver kepada orang putih. Sebahagian jadi driver taksi. Driver taksi bukan macam driver taksi sekarang. Driver taksi sekarang ni boleh katakan mewah juga kalau rajin kan. Dulu berapa sen je, naik 20 sen. Setiap kali naik 20 sen, 20 sen. Jauh-jauh pun kadang baru $2-3, $2-3. Dan yang kerja labourer, angkat barang dekat PSA, dulu dipanggil harbour boat, gaji satu rintas tak seberapa. Tapi kita perhatikan anak bukan sikit. Orang-orang dulu anak bukan macam orang sekarang. 2 je dah berhenti, 1 dah berhenti, 2 dulu 5, 6, itu pun sikit, sampai belas-belas pun ada.
Yalah, maklumlah dulu tak ada televisyen. Bila dah malam gelap, berdua je nampak, tak ada orang lain. Jadi dah bila berdua, tak ada jalan lain lah kan. Sekarang dah ada televisyen, tengok video, dah ngantuk, dah lepak, dah penat, dah tak ada nak orang kata nak tidur bersama. Tidur pun satu paling sana, satu paling sini. Dulu lain kan. Dan orang dulu dia ingat bahawa anak banyak pun bagi dia senang. Tapi kita tengok mereka tu, oleh kerana mereka tu ikut hukum dan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, sebilangan besar anak-anaknya kadang berjaya pergi ke universiti, walaupun bapa-bapa mereka tu tukang-tukang kebun atau driver saja, atau driver taksi, ataupun buruh kasar. Kerana mereka boleh redha dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka boleh terima seadanya. Jadi bila mereka boleh redha, boleh terima seadanya, Nabi dah janjikan orang yang boleh redha dengan apa yang Tuhan dah berikan, terima seadanya, Allah akan sentiasa mencukupkan orang ini sampai akhir hayat pun, walau gajinya tak sebesar mana pun, tapi dia akan dapat rasa diri dia sentiasa dalam keadaan yang cukup. Itu ada orang-orang yang adalah orang-orang yang betul-betul redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kita tengok dalam surat khabar berita harian hari ini, ada dua orang, dia buat contoh dua orang pasangan yang mana beli rumah tu masa tu hanya dalam 40 lebih ribu je. Rumahnya sekarang dah hampir-hampir dekat 500 atau separuh juta. Tapi dia tak terpengaruh dengan wang ni, kerana bagi dia ini dah mencukupi lah. Lebih-lebih anak pun dah besar, dia dah ada duit simpanan pun dah ada untuk dia hidup dalam 15-20 tahun. Dia kata cukup untuk dua orang, dan alhamdulillah. Kalau nak jual rumah bukan tak boleh, jual lah 500. Kemudian beli rumah baru pun 3 bilik juga, 300,000 lebih juga. Berapa dapat? Kan? Berapa dapat, tinggal berapa? Yang tinggal berapa ni pun belum tentu kita nak goyang kaki. Nanti ada je plan, ada je rancangan nak begitulah, nak beli ni, nak pergi Europe lah dan sebagainya. Akhirnya tak ada apa-apa dan tinggallah penat kan. Jadi orang ni sebagai contoh lah bagi kita bahawa kedua-dua pasangan saya tengok dia redha lah dengan apa yang dah ada, tak perlu nak tukar rumah kerana nak dapatkan wang, kerana nanti takut nanti hutang rumah pun dah habis, nanti kalau ambil yang baru, ambil loan lagi, dah tanggung lagi hutang dan sebagainya. Ini adalah orang-orang yang tahu akan keperluannya dan sedar bahawa apa yang ada pada diri dia tu, dia redha dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya-Allah Allah akan menjanjikan kepada orang ini untuk mencukupkan keperluan hariannya sampailah ke akhir hayatnya. Kemudian bila seseorang mengambil tali, ini nak tengok bagaimana kerja tu lebih baik daripada meminta-minta. Kalau ada katanya seorang tu bawa tali, maknanya kalau seseorang tu yang bawa tali pergi ke hutan, ambil kayu-kayan di sana kemudian dijual di pasar, lebih baik, pendapatannya tu lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Sebagaimana saya katakan tadi, manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sememangnya untuk bekerja, terutama orang lelaki. Jadi oleh kerana manusia ditugaskan supaya bekerja, maka bekerja itulah satu pekerjaan yang mulia. Jadi kalau dah malas bekerja, itu bukan satu pekerjaan yang mulia dan bertentangan dengan keperluan manusia itu sendiri, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis yang lain pula, Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil bazzi fa inna abakum Ibrahim alaihi salam kana bazazan." Maksudnya, hendaklah kamu berdagang, maknanya hendaklah kamu menjadi seorang pedagang, penjual pakaian atau kain baju, kerana ayahmu Nabi Ibrahim alaihi salam dahulu ia adalah pedagang sandal. Jadi maknanya apa? Usaha atau kerja yang paling baik dan paling banyak atau yang paling diberkati dan banyak boleh kita peroleh wang ataupun boleh mendapat income ialah dengan berniaga. Itu memang kita dah dapat nafikan. Nabi kita Muhammad SAW pun dia berniaga.
Walaupun bukan dah sebelum itu lagi, dia memang dari kecil-kecil dia dah mula menolong pakciknya, dia dah berniaga. Bila dia dah zaman dah remaja, dah dewasa, dia mengambil orang-orang, suruh dia berniagakan barang-barang perniagaan mereka dan menghasilkan untungan yang banyak. Memang kita dapat nafikan lah, orang berniaga tu memang untung. Kalau dia beli barang katalah dengan harga $1, dia boleh jual dengan harga $2, maknanya 100% untung. Itu satu barang. Kalau barang yang dijual tu sampai 1,000, macam surat khabarin hari buat tak silap saya kan, dia asalnya menjual nasi penyek, ayam penyek ke apa, katanya dia lah yang memulakan. Dan satu saat dia kata pernah dia jual satu hari sampai 300 pinggan. Cuba bayangkan kalau satu pinggan, yang saya tahulah sekarang dalam $4.50. Ada setengah $4. Kalau satu pinggan $4 kali 300, 4 kali 3 12, berapa dia dapat tu? 1,200 satu hari, senang-senang dapat. Tolak itu tolak ini, at least 600-700 untung dah tentu ada dah tentu ada. Itu satu hari. Kalau satu minggu dia buka selama 6 hari lah, 6 kali 6, 36, bermakna dalam satu minggu saja dia boleh meraih keuntungan 36,000. Sebab tu orang ini saya tengok dia boleh buka lain-lain cawangan sebab untung. Macam 2 hari 3 hari lepas juga orang Singapura tu yang buka kindergarten, kemudian sekarang dia buka kindergarten di Malaysia dengan mempunyai rumah yang mewah, yang rumah banglo yang begitu besar. Hasil perniagaan juga. Cuma dia cakap memang betul, dia kata 9% daripada rezeki itu datang daripada perniagaan, dan begitulah 90% masa dia digunakan untuk bekerja, untuk berniaga. Tak macam orang lain, hanya barangkali 40% atau 50% saja masanya untuk bekerja. Dia 90% masa untuknya, hanya 10% rehat, kadang-kadang tak tidur dan sebagainya. Jadi walau bagaimanapun, kalau kita berniaga, kita kena jaga juga kesihatan kan. Kena berhati-hati, jangan terlalu tamak sangat. Bila dah terlalu tamak sangat, nanti lupa daratan, tak keluarkan zakat, tak keluarkan itu, pun dimurkai oleh Allah SWT. Kemudian hadis yang ketiga ialah dari Jabir bin Abdullah. Rasulullah bersabda, man gharsa gharsan au zara'a zar'an fa akala minhu insanun au dabbatun au tairun au sab'un fahuwa lahu sadaqatun. Barang siapa yang menanam tanaman atau pohon lalu dimakan oleh manusia atau binatang atau burung atau binatang buas, maka itu baginya sebagai sedekah. Ini nak terangkan kepada kita bahawa bukan ibadah tu hanya setakat sembahyang 5 waktu saja, dan bukan juga ibadah tu hanya setakat puasa sepanjang bulan Ramadan saja. Tapi apabila kita bekerja dengan ikhlas, niat sebagaimana hadis yang kita bincangkan tadi, itu juga sebagai satu ibadah, dan sudah tentu kita akan diberikan pahala oleh Allah SWT. Allah tu Maha Pemurah, Maha Pengasih, dia tak lokek, tak macam kita. Banyak kebajikan kita dapat. Kita bekerja je, kita dah dapat pahala macam orang berjihad fi sabilillah. Kita gunakan wang itu untuk belanja orang rumah, kepada keluarga kita, yang kita belanjakan, yang kita berikan kepada isteri dan anak-anak itu dikira macam sedekah. Tiap $1 kita dapat berganti $700. Itu $1. Bagaimana kalau kita bagi pada isteri kita satu bulan $500 atau $800, atau belanja keseluruhannya ialah katalah $800 termasuk bayar duit air lampu. Itu semua maknanya belanja tu. Cuba kita kalikanlah 800 kali 700. Berapa banyak kita dapat. Jadi boleh katakan hari-hari kita dapat pahala. Jadi kalau orang sedar yang bahawa ini adalah satu ibadat, orang akan kerja sungguh-sungguh, dan orang tidak akan lokek untuk memberi nafkah yang secukupnya kepada isteri dan anak-anaknya. Tapi oleh kerana orang tak sedar bahawa ini adalah satu ibadat, dan ini adalah satu cara untuk mendapatkan banyak ganjaran pahala dari Allah, maka sebab itulah orang selalu kelintong bayar. Kalau dulu waktu kahwin bagi isterinya 500, dah dapat anak 3 pun masih 500, tak tambah-tambah.
Ini adalah orang yang mementingkan diri sendiri kerana dia rasa wang yang dia dapat ini adalah dapat wang tu adalah untuk diri dia. Sebab itu dia lebih suka berbelanja joli di luar daripada nak menghabiskan duit untuk keluarganya. Kerana orang ni tak sedar bahawa memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak seolah-olah macam kita berderma atau bersedekah, pahalanya tetap besar. Kalikanlah 700. Sebab Tuhan kata matalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbatin fi kulli sumbulatin sab'a sanabil. Maknanya perumpamaan orang-orang yang mengeluarkan belanja pada jalan Allah seperti satu biji yang diletakkan atas tanah, kemudian tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 kali 7, 700. Inilah yang dijanjikan oleh Allah SWT. Jadi kalau kita sedar bahawa ini adalah satu ibadat, tentu kita akan berlumba-lumba untuk melaksanakan dengan sempurna, dengan ikhlas, kerana kita tahu bahawa di samping kita akan rasa kebahagiaan dalam hidup berumah tangga, kita akan sentiasa mendapat pahala yang berterusan dari Allah SWT. Sebab itu bila kita tengok hadis ni, kalau kita tanam pokok sekalipun, tanam pokok buah mangga lah umpamanya, buah jambu dan sebagainya, belum sempat kita makan, dah dimakan oleh burung. Jadi apa yang dimakan oleh burung tu juga dianggap sebagai satu sedekah yang akan kita dapat pahala. Ataupun burung tak makan, burung yang kaki 4 ni makan, kaki 2 ni, kaki 2 tangan 2 kat luar, dia tengok kita tanam kat luar, dia ingat ini kat luar ni bukan kita punya, dia tumbuh sendiri. Dia pun ambil, dia pun makan. Walaupun kita tengok alamat orang dah curi, walaupun orang curi, yang mencuri itu berdosa, dia makan berdosa, dia makan benda tu jadi benda haram. Kita punya barang tu, kita akan dapat pahala. Walaupun dia makan, kita akan dapat pahala walaupun hati kita sakit sekalipun. Tapi ingatlah, apabila dah orang dah ambil, burung dah makan, kita punya buah-buah mangga kadang jatuh kat bawah, kita tak sempat ambil, orang lain dah kebal dan sebagainya. Ingatlah hadis ni bahawa apa sahaja yang kita tanam, apa sahaja buah yang kita tanam, kemudian dimakan oleh orang atau diambil oleh orang atau dimakan oleh burung, maka semuanya itu adalah dikira sedekah dan tentulah kita akan mendapat pahala ganjaran yang besar dari Allah SWT. Jadi bila kita ingat demikian, hati kita tak sakit. Walaupun hilang pun, orang ambil pun tak apa, kita ada bahagian lagi di sisi Allah, di mana bahagian di sisi Allah adalah kekal, abadi dan lebih sedap daripada yang ada yang kita tanam tu. Kalau mangga tu kita rasa manis sekalipun, buah jambu pun kita rasa memang sedap dan sebagainya, kalau makan segar, tapi kita ingat buah jambu dalam syurga lebih segar, mangga dalam syurga lebih enak, lebih manis daripada mangga orang kata tu yang dari Indonesia tu harum wangi ke dan sebagainya, lebih manis dari itu. Ingat macam ini, sebab itu datang dari Allah SWT. Yang hilang ni datang dari kita. Walaupun kita rasa memang sedap, tapi kita ingatlah balasan Allah tu akan tetap kita beroleh. Yang keempat ni, hadis yang keempat daripada Zubair ni lebih kurang yang tadi. Li ayakhudha ahadukum hablahu fayatil jabal fayaji'u bihazmatil khatab ala dharihi fayabi'uha fayakufu Allah biha wajahu khairun lahu min ayyas alan-nas a'tahu aw mana'uhu. Ini macam hadis sebelum ni tadi. Maknanya sesungguhnya apabila seorang daripada kamu mengambil tali, seutas tali, kemudian pergi ke kaki bukit, lalu sini kata bukan bukit, pergi ke bukit, jabal, tadi pergi ke hutan, pergi ke satu bukit, kemudian di sana dia bawa baliklah satu ikatan kayu-kayu kering, dipikul di belakangnya, lantas dijualkannya. Maka Allah akan memelihara kehormatannya dan ianya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia atau orang lain, sama dia diberi ataupun tidak. Jadi kesimpulannya, bekerja adalah sesuatu yang diperlukan, sesuatu yang wajib, dan bekerja juga di sisi Allah adalah satu pekerjaan yang mulia. Jadi bila kita dah tahu kerja itu merupakan satu yang wajib dan ianya satu pekerjaan yang mulia di sisi Allah SWT, maka bekerjalah sungguh-sungguh, kerjalah dengan cara ikhlas. Mudah-mudahan waqtim bisalihati a'malana wa ajalana ya Allah ya Rahman ya Karim.
da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum kita mengakhiri tadi doa penutup tadi ada anak saya lah minta tolong lupa tadi minta tolong kita bacakan doa kepada anaknya, seorang anak yang namanya Kamaria binti Mukri yang akan menjalani operation hari ini, tak tahu pukul berapa. Jadi marilah kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan Fatihah ini menjadi syifa, penawar dan menjadi pemudah dalam operation yang akan dijalankan ke atas Kamaria binti Mukri. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jamilna wa jamil usratana jami'an ya Allah. Wa kadzalika jamil Kamaria binti Mukri bis sihhati wal afiyati was salamah. Wa qina wa iyyaha ya Rahman ya Rahim wa ya Karim bit taqwa wal istiqamah wa bil fawzi wan najahi fid din wad dunya wal akhirah. Wa a'idna wa iyyahum ya dzal jalali wal ikram min mujibatin nadam في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.